Okey tuan-tuan, isu Bukit Malut. Isu Bukit Malut ni tuan-tuan, yang pertamanya suara rakyat, suara umum. Suara umum hari ni telah berjaya. Apa yang kita perjuangkan hari ni adalah kita perjuang untuk halau pelarian. Tapi kita tak ada kuasa sebelum ni. Kita suara dan terus bersuara. Kita bagi tahu kepada kerajaan, hari demi hari kita bagi tahu kepada kerajaan, kita share post dan sebagainya. Kita kata kepada kerajaan, hari ni Malaysia tidak ratify apa-apa konvensyen berdasarkan 1951, dan juga Malaysia tidak menandatangani apa-apa protokol berkaitan dengan protokol 1967 berkaitan dengan pelindungan pelarian. Dan juga kita bagi tahu kepada kerajaan, di dalam Akta Immigration, pelarian ditarifkan sebagai pendatang haram tanpa izin. Hari ini tuan-tuan, hari ini, kini hari, kita bicara tentang kini hari. Ayat macam orang pidato. Kita bicara tentang kini hari tuan-tuan semua. Kementerian Dalam Negeri telah pun mengeluarkan satu kenyataan rasmi yang mengatakan, yang ambil apa yang kita perjuangkan sebelum ini. Di dalam itu dia nyatakan bahawa Malaysia tidak bertanggungjawab ke atas pelarian kerana Malaysia tidak pernah menandatangani apa-apa konvensyen berkaitan Konvensyen 1957 dan juga Protokol 1961. Di situ Malaysia tidak bertanggungjawab untuk melindungi, memberi kerja, pendidikan dan juga kesihatan kepada mana-mana pelarian di bawah UNCHR. Dan juga tuan-tuan, di sisi kerajaan Malaysia, pelarian ditakrifkan sebagai pendatang haram tanpa izin. Jadi tuan-tuan, apa lagi yang kita nak? Yang kita perlukan hari ini adalah kerjasama dengan penguatkuasa. Baru ni saya buat live. Saya Abang Din daripada Al-Ustaz Kedah telefon kita. Dia bagi tahu kita. Dia veteran. Dia bagi tahu kita macam mana kita nak hapuskan. Macam mana kita nak bila dah telah pun diumumkan dah ada satu warta kerajaan, macam mana nak jalankan pelaksanaan ni? Abang Din dah bagi tahu kita dah. Dengan cara apa? Hari ini rakyat bangkit bersama-sama dengan sistem penguatkuasaan yang ada dalam negara kita. Rakyat kena menyalurkan maklumat kepada immigration, kena membuat laporan polis untuk rujukan immigration supaya pihak berkuasa dapat mengambil tindakan yang sewajarnya untuk membasmi pelarian yang kini hari banyak dalam negara kita. Macam mana nak buat tuan-tuan? Banyak cara. Tuan-tuan boleh pergi kepada rakan KOP, tuan-tuan boleh pergi ke pergi buat laporan di balai polis. Jangan tanya isu ni bila nak selesai. Isu ni akan selesai sekiranya timbul perasaan jati diri dalam setiap orang rakyat Malaysia, sebagaimana yang disebut oleh ayah Ken, ataupun lebih dikenali sebagai Dr. Ken, seorang pensyarah di Universiti di Sabah, yang bagi tahu kepada kita pada malam itu, perkara ini dapat diselesaikan dengan timbulnya rasa jati diri dalam setiap lapis anak Malaysia. Jadi hari ni tuan-tuan, kita bukan nak pergi duduk dekat pasar Selayang nak buat live. Tengok ni, Rohingya banyak. Tengok ni, mereka ni semua pelarian. Ambil gambar, pergi buat laporan polis merujuk kepada warta kerajaan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Kementerian Dalam Negeri bertarikh pada sekian ini. Kerajaan tidak bertanggungjawab ke atas mana-mana pelarian UNCR kerana Malaysia tidak pernah mengiktiraf apa-apa Konvensyen 1951 dan juga Protokol 1957. Di dalam warta ini juga menyebut bahawa sebarang pelarian diiktirafkan di sisi kerajaan Malaysia sebagai pelarian. Oleh yang demikian, tujuan saya membuat laporan polis ini agar pihak polis mengambil tindakan ke atas pelarian-pelarian ini sebagaimana yang termaktub di dalam Akta Immigration Akta Immigration 1962 tak silap saya, berkaitan dengan pendatang haram tanpa izin. Selesai. Ambil tanggungjawab. Macam saya cakap sebelum ini tuan-tuan, jangan salahkan pihak polis, jangan salahkan sistem pengawasan.
Kerana kalau ikut standard yang telah dikeluarkan oleh Scotland Yard, bagaimana untuk mencapai satu keadaan yang mana polis boleh memastikan keselamatan 100% kepada sesuatu rakyat dalam negara itu, nisbahnya adalah 1 orang polis bersamaan dengan 5 orang penduduk. Maknanya 1 orang polis dia boleh jaga 5 orang penduduk. Barulah negara itu selamat dan kita boleh kata polis tak buat kerja. Tetapi kini hari di Malaysia, tuan-tuan, 1 anggota polis nisbahnya 100,000 orang penduduk. Jadi tuan-tuan tengok di situ bagaimana untuk kita memastikan keselamatan rakyat Malaysia. 1 orang polis lebih kurang 1,000 ke 10,000, silap 100,000 lah dah. Gaya cakap dah macam Tun Hussein On pula dah. Terima kasih. Tun Hussein On adalah idola saya. On Jaafar adalah idola saya. Tunku Abdul Rahman adalah idola saya. Tun Razak adalah idola saya. Kerana tanpa mereka ni kita tidak akan merdeka. Saya takkan boleh bawa kereta ni, tuan-tuan. Saya tak boleh duduk dalam kereta ada aircon. Silap bulan, tuan-tuan, saya buat live dengan tuan-tuan duduk dalam hutan sembunyi daripada tentera Jepun. Tetapi kerana mereka inilah kita mencapai kemerdekaan. Sebab itulah saya orang kata apa, menjadikan mereka sebagai idola saya. On Jaafar on. Mustahil nisbah macam tu. Kira lah, tuan-tuan. Kira kekuatan anggota polis bahagi dengan 33 juta rakyat Malaysia. Kira anggota polis di Malaysia kurang-kurang lah ni duk ada saya tak wani nak kata, kena tengok data. Tuan-tuan kira tak berapa ratus ribu ya. Berapa ratus ribu tuan-tuan bahagi dengan populasi rakyat Malaysia 34 juta. Dapat nisbah dia 1 orang anggota polis bersamaan dengan berapa orang penduduk. Nisbah dia dapat lah. Saya tak suka main-main, tuan-tuan, dengan apa nama ni, dengan bapa-bapa kemerdekaan kita. Sebab apa? Tanpa On Jaafar tidak akan tertubuhnya satu parti UMNO untuk membentuk sesuatu gabungan Melayu meminta kepada kemerdekaan. Jadi kita tak perlulah nak main-main nama dia jadi Jaafar On dan sebagainya. Sekurang-kurangnya walaupun kita tak sempat berjumpa dengan dia, sepatutnya kita rasa bersyukur kerana adanya, walaupun On Jaafar ni adalah keturunan Eurasia, dia orang kata apa, dia campuran, dia sanggup memanggil kepada sumpah Melayu, dia sanggup untuk menggadaikan segala-galanya untuk menghimpunkan. Tuan-tuan, nak himpun orang Melayu satu Malaysia dengan seorang je nak menghimpun orang Melayu satu Malaysia. Sepatutnya apabila kita tak sempat berjumpa dengan dia, kita perlu rasa bersyukur. Kita perlu berasa bersyukur kerana tanpa pengorbanan yang dibuat oleh On Jaafar sehingga ke hari ini kita takkan merdeka. Kita tak boleh nak hina nama dia, Jaafar On ke apakah. Siapakah kita nak menghina, nak gantikan nama dia dengan seorang yang lembut dan sebagainya? Kita tak rasa bersyukur ke? Kalau katalah hari ini kita masih lagi dijajah oleh Jepun, adakah kita boleh duduk dengan keluarga kita? Silap hari bulan anak-anak gadis kita dan juga isteri-isteri kita diangkat oleh Jepun macam tu saja. Cuba tengok dalam satu gambar yang telah dilakonkan oleh siapa lakon tentang saya dah lupa dah tajuk dalam gambar tu. Cerita macam mana tentera Jepun masuk dalam kampung, buat apa dekat anak-anak gadis Melayu, buat apa dekat anak-anak isteri-isteri orang-orang Melayu. Jadi kita patut bersyukur kerana kebangkitan yang dibawa oleh On Jaafar. Kita berjuang daripada kurun ke-15. Berapa ramai orang Melayu mati. Memang kita sebut tentang Tok Gajah, memang kita sebut tentang Datuk Bahanan, Datuk Bahman, Embun serta Embun. Tetapi pada waktu itu, tuan-tuan, bila kita berjuang pada waktu itu, kita berjuang secara berkelompok. Datuk Bahman duduk di situ, Tok Janggut duduk di sini, Tok Gajah duduk di sini. Jadi kita berjuang secara berkelompok. Kekuatan kita tak cukup kuat. Tetapi kerana semangat yang telah dibawa oleh On Jaafar kata apa? Untuk kita berjaya daripada penjajahan ni, kita kena membina the soul of Malay. Kita kena membina jiwa merdeka. Dikaitkan pula dengan Dr. Burhanuddin Nur Helmi pada tahun 1946.
Dr. Burhanuddin Nohemi menyebut bahawa di atas robohan Kota Melaka kita membina jiwa yang merdeka. Jadi di situlah tuan-tuan, kalau kita tengok perjuangan yang bermula daripada kurun ke-15 sehinggalah ke kurun 19 disahut oleh On Jaafar pada ketika itu. Dan pada ketika itulah bermulanya. UMNO bukan satu parti. UMNO tidak akan wujud. UMNO tidak akan wujud sekiranya tidak ada Malay Union. UMNO ini adalah gabungan hak-hak orang Melayu, dipanggil sebagai United Malay National Organisation. Dia bukanlah satu parti, tetapi satu keluarga yang besar. Satu keluarga yang besar yang mana kita bergabung pada waktu itu untuk memperolehi kemerdekaan. Atas usaha yang dibuat oleh siapa? Atas usaha yang dibuat oleh On Jaafar. Itu yang kita perlu tahu. Kalau On Jaafar tidak ada, maka tidak akan adalah kemerdekaan untuk kita. Ni siapa nak bising ni? Last saya tanya ni dan ajukan soalan kepada Syafiq, pembelajaran ideologi. Syafiq tolong jawab Ustaz, sekiranya Syafiq menjawab jawatan sebagai seorang Perdana Menteri Malaysia, apakah yang pertama Syafiq akan laksanakan? Ni saya cakap secara general lah tuan-tuan. Yang pertamanya adalah saya akan bawa balik apa yang dibawa oleh Tun Abdul Razak, iaitu memertabatkan sejarah Melayu. Hari ni kalau kita tengok tuan-tuan, hari ni kalau kita tengok di LRT dan juga tempat-tempat bas awam dan sebagainya, kita mempamerkan iklan Spenda, iklan deodoran dan sebagainya. Apabila kalau saya menjadi seorang Perdana Menteri ni, kalau tuan-tuan ni cerita kalau, saya akan pastikan di perhentian awam itu tertulisnya semua tentang sejarah. Sebab apa? Hari ni apa yang jadi dekat Malaysia hari ni, kurangnya semangat patriotik adalah kerana kebanyakan anak muda kurang pengetahuan tentang sejarah. Dan bagaimana kita untuk menarik minat mereka untuk gemar kepada sejarah adalah melalui penulisan-penulisan. Di mana di LRT, hari ini kita banyak monumen. Monumen adalah untuk menggambarkan. Tiada orang hari ini dia dapat imagine. Bila dia tengok Tugu Negara, dia tidak akan rasa sedih sebab dia tak boleh imagine tanpa dia tahu jalan cerita. Jadi hari ini kita nak kena letak monumen dan juga pengertian sejarah tu di setiap negeri. Di setiap negeri. Contoh kalau di Alor-Star Kedah, apa yang berlaku di Alor-Star, kena tulis. Kita ambil contoh sebagaimana yang dibuat oleh Sarawak. Kalau kita tengok di Waterfront Sarawak, kalau tuan-tuan tengok, memanglah ramai orang pergi ke Waterfront. Cuba tuan-tuan pergi ke Waterfront, tuan-tuan tengok di bawah. Apa yang ada di bawah Waterfront tu? Di bawah Waterfront tu ada lebih kurang, tak silap saya, 13 batu. Di setiap batu ada tulis sejarah-sejarah bagaimanalah Brooke datang ke Sarawak daripada Sultan Barakah yang ketiga, sehinggalah Rajah, dan juga sehinggalah mencapai Hari Malaysia. Itu yang perlu kita buat. Itu yang pertama lah yang saya akan buat lah. General lah. Apa yang pertama sekali saya akan buat. Dan yang kedua kan, saya akan pastikan setiap sektor ekonomi di dalam negara kita hari ini mengehadkan persentage. Maknanya sekiranya sektor kilang hari ini, kalau mereka nak ambil pekerja asing, mestilah 10% saja. Di setiap kilang-kilang, pengusaha-pengusaha kilang, pengeluar dan sebagainya, mestilah memiliki 90% rakyat Malaysia di dalam sektor tersebut. Dan mereka hanya boleh ambil tambahan 10% untuk warga asing. Sebagai contohnya untuk buruh-buruh kasar dan sebagainya. 90% mestilah diutamakan kepada rakyat Malaysia. Barulah sektor ekonomi dan juga sektor pekerjaan ini tidak dapat dimonopolikan oleh warga asing. Dan juga tuan-tuan, kita mesti mengehadkan bahawa warga asing tidak dibenarkan membina apa-apa rumah ataupun bahan binaan di atas tanah. Mereka boleh sewa sahaja. Mereka boleh sewa dan mereka juga tidak boleh berniaga. Dan mereka cuma boleh menjadi buruh kasar sahaja di dalam negara. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan, benda ini diimplement oleh negara-negara maju yang lain. Kalau you orang nak datang untuk kerja ke negara kita, yang pertamanya you kena ada skill visa. You kena ada skill untuk kerja dalam sektor-sektor yang mana kita perlukan you punya skill. Kalau you tak ada skill,
kerja you adalah duduk di ladang-ladang apple kan, sebagai buruh paksa, duduk di ladang-ladang dan sebagainya. Tidak ada lagi di negara luar seorang kan, yang menjadi warga negara asing kan, tiba-tiba dia boleh jadi tokir dekat kedai. Jadi kita tak mau benda ni kan, kita tak mau benda ni. Yang ketiganya tuan-tuan kan, bila kita tengok tuan-tuan, bila kita tengok Islam adalah agama negara sebagaimana yang termaktub di dalam perkara 3 fasal 1 Perlembagaan Persekutuan 1957 yang menyebut bahawa Islam adalah the religion of the federation. Jadi the federation ini di dalam Akta Kemerdekaan 1957 menyebut bahawa the federation should be known and the federation should be known as a sovereign independent country. Jadi di sini menyebut bahawa federation adalah negara. Jadi bila kita kembali kepada perkara 31 Perlembagaan Persekutuan 1957, Islam adalah agama bagi persekutuan. Bermaksud Islam adalah agama negara. Mana mungkin sesuatu negara Islam mempunyai pusat pelacuran tanpa kawalan? Bagaimana sesuatu negara Islam mempunyai pusat perjudian tanpa kawalan? Kerana ini adalah negara Islam. Bagaimana kita mengherdik Saudi Arabia? Sepatutnya negara-negara Islam yang lain mengherdik Malaysia. Bagaimana sesuatu negara Islam di Malaysia boleh ada pusat pelacuran? Pusat pelacuran yang tidak dapat dikawal. Yang daripada Johor sehinggalah ke Perlis, di Sabah dan Sarawak tidak terkawal. Sedangkan negara-negara kafir harbi, mereka mempunyai kawalan terhadap pusat pelacuran. Di mana kalau kita tengok di Jepun, mereka mempunyai Pond City. Kalau kita tengok di Amerika, mereka mempunyai Pond City. Tetapi di Malaysia tidak ada Pond City kerana kita dikenali sebagai the Pond Country. Malaysia dikenali sebagai the Pond Country. Pergilah di mana-mana negeri di Malaysia, pasti ada pusat pelacuran. Untuk apa pusat pelacuran ni? Untuk menarik. Untuk menarik kononnya pelancong daripada luar untuk merasai gadis-gadis di Malaysia. Adakah satu negara Islam menawarkan khidmat seks kepada pelancong untuk merasai tubuh gadis-gadis di negara kami? Ini adalah tidak wajar bagi negara Islam. Ini perlu dihapuskan 100%. Sedangkan kita mempunyai kuasa. Kerana pusat ini bukan dibuka secara terselindung. Pusat-pusat urut bukan dibuka secara terselindung. Pusat-pusat pelacuran bukan dibuka secara terselindung, dibuka secara terang-terangan. Satu negara Islam patutnya kita sehingga ke hari ini belum ada satu manifesto yang diwujudkan daripada 1957 sehinggalah sampai tahun 2020. Belum ada satu manifesto daripada pemimpin-pemimpin rakyat yang mengatakan apabila kami menang sahaja di dalam pilihan raya, pasti pertama sekali kami akan tutup rumah pelacuran. Yang kedua, kami akan pastikan pusat perjudian tak ada dalam Malaysia. Itu adalah matlamat yang pertama. Sekiranya kita mengatakan kita memperjuangkan tentang Islam, Islam bukan terletak kepada ekonomi sahaja, tetapi Islam juga menghalang kepada amal makruh nahi munkar. Sekian ucapan saya kepada tuan-tuan. Sokonglah saya. Tuan-tuan jangan tanya soalan macam tu, tuan-tuan. Dah macam pidato dah. Perlis tiada, harap maklum tuan. Perlis tak ada Dekat tuan-tuan, Simpang 3 Kuala Perlis, ambil kanan belakang TNB ada. Islam adalah agama rasmi atau sekadar agama persekutuan? Agama rasmi tiada di dalam perlembagaan. Agama rasmi ini dipanggil sebagai ceremonial religion. Agama rasmi ini adalah agama yang digunakan pada waktu-waktu tujuan rasmi sahaja. Sedangkan di dalam perlembagaan menyebut bahawa Islam is the religion of the federation. Di dalam perlembagaan tidak menyebut Islam is the ceremonial religion of the federation. Tiada langsung di situ. Jadi Islam bukanlah agama rasmi. Jadi kita tengok di sini apabila kita mentafsir perlembagaan, kita mesti menggunakan prinsip. Prinsip ini dipanggil sebagai interpretatio Caesar in claris. Apa-apa teks yang clear di dalam perlembagaan tidak boleh ditafsir keluar daripada konteksnya. Itu adalah cara kita untuk mentafsir perlembagaan. Jadi kalau kita tengok di situ tiada penggunaan perkataan seremonial. Agama rasmi ini adalah ceremonial religion. Di dalam perkara 3 Fasal 1 perlembagaan menyebut bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan. Bagaimana dia boleh menjadi satu pula? Kita pergi tambah perkataan rasmi kat situ. Islam adalah agama rasmi. Islam adalah agama negara. Kalau kita tengok tuan-tuan,
Dan kalau kita tengok apakah makna bagi persekutuan, kalau kita refer di dalam perkara 1 fasal 1 Perlembagaan Persekutuan, persekutuan ini haruslah dikenali di dalam bahasa Melayu dan juga Inggeris sebagai Malaysia. Jadi kita tak dapat tarifan dia lagi. Jadi dekat mana kita tengok? Kita perlu tengok kepada The Act of Independence 1957, iaitu Akta Kemerdekaan 1957. Di situ menyebut bahawa persekutuan ini adalah negara yang berdaulat dan bebas merdeka. Di situ kita tahu bahawa persekutuan ini adalah negara. Kalau kita refer kepada perkara 3 fasal 1 Perlembagaan, Islam adalah agama bagi persekutuan. Islam adalah agama bagi negara. Sebab itu kalau kita pergi kepada perkara 32 ataupun kita pergi kepada perkara 41, and this constitution was the supreme law of the federation. And perlembagaan ini adalah undang-undang yang utama bagi negara. And kenapa kita menggunakan perkataan negara untuk menggantikan persekutuan? Begitu juga di dalam perkara 32, di mana kita menyebut tentang ketua bagi negara, iaitu ketua bagi persekutuan yang di-Pertuan Agong. Tetapi apabila pergi kepada Islam, kenapa kita meletakkan Islam adalah agama rasmi? Sedangkan agama rasmi itu tidak disebut langsung di dalam perlembagaan. Sebab itulah ramai-ramainya rata-ratanya mereka menggelar bahawa Islam ini hanyalah agama rasmi, agama yang digunakan bagi tujuan rasmi di dalam kerajaan saja. Sedangkan ini adalah negara Islam, kerana di dalam perlembagaan jelas menyebut bahawa Islam is the religion of the federation. Di situ kita dah tahu, bila kita translate dalam bahasa Melayu, Islam adalah agama bagi persekutuan. Di manakah ada perkataan rasmi? Jika tiada perkataan rasmi, mana mungkin kita boleh memasukkan sesuatu perkataan di dalam perlembagaan tanpa berlakunya pindaan rang undang-undang? Tiada berlakunya pindaan rang undang-undang, tiba-tiba kita nak masuk bubuh perkataan rasmi dalam perlembagaan. Tak boleh. Setiap enactment ataupun amendment mestilah melalui pindaan rang undang-undang dan dipersetujui oleh 2/3 majoriti ahli dewan. Barulah kita boleh kita boleh mengubal undang-undang tersebut. Jadi tuan-tuan, untuk kita mentafsir perlembagaan, prinsip yang kita gunakan adalah interpretatio cesat in claris. Apa-apa yang clear di dalam undang-undang itu tidak boleh ditafsir keluar daripada konteksnya. Kalau dia dah sebut Islam adalah agama persekutuan, maka Islam adalah agama persekutuan. Di mana datangnya rasmi? Tak ada rasmi di situ. Siapa yang sebut perkara 19? Kejap, saya ambil. Saya, tuan-tuan, dekat dalam rumah ada perlembagaan, dekat dalam kereta ada perlembagaan, dekat-dekat kedai pun ada perlembagaan. Tadi siapa sebut perkara 19 tak? Saya ambil. Perkara 19 adalah rakyat naturalisasi, bukan tentang agama. Perkara 19 ni adalah rakyat naturalisasi. Aduh. Nak urai perkara 19 law ni. Oh, banyak topik tuan. Okey. Tuan-tuan pergi dekat page saya. Tuan-tuan tengok. Dekat situ saya dah bagilah semua tentang kewarganegaraan. Jadi saya tak perlu terangkan dalam live lah. Saya dah ada bagi semua. Hisham Kamil, sejak bila pula saya masuk Kristian? Kewarganegaraan melalui penaturalisasian. Fasal 1 tertakluk kepada Fasal 9. Apabila permohonan dibuat oleh mana-mana orang yang berumur 21 tahun atau lebih yang bukan warga negara, maka kerajaan persekutuan boleh memberi orang itu satu perakuan naturalisasi
jika kerajaan persekutuan berpuas hati bahawa dia telah bermaustatin di persekutuan selama tempoh yang dikehendaki dan berniat hendak berbuat demikian secara tetap jika diberikan perlakuan itu. B. Bahawa dia berkelakuan baik. C. Bahawa dia mempunyai pengetahuan yang memadai dalam bahasa Melayu. Jadi kalau dia nak mohon, kan, dia bukan warga negara, dia nak mohon sebagai jadi rakyat naturalisasi ni, dia mestilah yang pertama, dia berniat, kan, dia memang nak mohon tu sebab dia nak duduk terus. Bukan dia nak duduk sementara, dia nak duduk terus. Dan juga dia ni akan menjalani ujian, itu dia mesti menguasai bahasa Melayu. Dan juga dia ni mesti berkelakuan baik, dia tak ada sebarang tindakan jenayah dan sebagainya. Fasal 2 tertakluk kepada fasal 9. Apabila permohonan dibuat oleh mana-mana orang yang berumur 21 tahun atau lebih yang bukan warga negara, maka kerajaan persekutuan boleh dalam apa-apa hal keadaan yang khas yang difikirkannya patut memberi orang itu satu perlakuan naturalisasi jika kerajaan persekutuan berpuas hati. A. Bahawa jika telah bermaustatin di persekutuan selama tempoh yang dikehendaki dan berniat hendak berbuat demikian secara tetap jika diberi perlakuan itu. Perlakuan tu dia kena angkat sumpah, tuan. Dia kena sumpah bahawanya saya nama semua sekian-sekian ni. Tuan-tuan tengok dalam jadual yang ke berapa tu, saya tak ingat dah. Ada. Bahawanya saya akan amanah, taat dan setia kepada persekutuan. Ada dalam jadual ke-8 tak silap saya. Tu dia punya perlakuan dia. B. Bahawa dia berkelakuan baik. Dan C. Bahawa dia mempunyai pengetahuan yang bahasa Melayu. 3. Tempoh kemaustatinian di persekutuan atau bahagiannya yang berkaitan yang dikehendaki bagi pemberian sesuatu perlakuan naturalisasi ialah tempoh yang pada agregatnya berjumlah tidak kurang daripada 10 tahun dan dalam masa 12 tahun sebaik sebelum tarikh permohonan bagi perlakuan itu, dan tempoh itu termasuklah tempoh 12 bulan sebaik sebelum tarikh itu. 4. Bagi maksud fasal 1 dan 2, kemaustatinian sebelum Hari Malaysia di wilayah-wilayah yang termasuk di dalam negeri Sabah dan Sarawak hendaklah dikira sebagai kemaustatinian di persekutuan. Dan bagi maksud fasal 2, kemaustatinian di Singapura sebelum Hari Malaysia atau dengan kelulusan kerajaan persekutuan, kemaustatinian di Singapura selepas Hari Malaysia hendaklah dikira sebagai kemaustatinian di persekutuan. 5. Seseorang yang diberi perlakuan naturalisasi menjadi warga negara melalui penaturalisasian mulai dari tarikh perlakuan itu diberikan. 9. Tiada perlakuan naturalisasi boleh diberikan kepada mana-mana orang sehinggalah dia telah mengangkat sumpah yang dinyatakan dalam jadual pertama. Jadual pertama, tuan-tuan, perlakuan dia dalam jadual pertama. Jadi tuan-tuan, rakyat naturalisasi ni adalah bila dia dah duduk tetap, dia dah duduk tetap, dia nak mohon untuk jadi rakyat negara kita. Itu yang dipanggil sebagai rakyat penaturalisasian ni. Dia naturalisasi, dia bukan orang Malaysia, tetapi dia dah duduk, dia dapat orang kata apa, kad penalan tetap ke apa, tak silap saya. Penalan tetap bawah perkara 16 ke 17. Dia dapat tetap, dia nak duduk tetap. Jadi dia boleh mohon untuk mendapatkan kerakyatan naturalisasi. Itu je. Dan tuan-tuan kena faham, seorang rakyat naturalisasi ataupun rakyat yang didaftarkan di bawah perkara 16 ataupun 17, dia tidak boleh menjadi menteri besar, dan dia tidak boleh menjadi Perdana Menteri, dan dia tidak boleh menjadi Yang di-Pertua Negeri. Sebab tu tuan-tuan kena tahu, IC biru ni ada banyak. IC biru ni ada banyak dia punya kategori dia. Antaranya apa nama kerakyatan berdasarkan kuat-kuasa undang-undang. Lepas tu rakyat naturalisasi macam China, India, depa pakai, ada yang pakai rakyat naturalisasi, ada yang pakai rakyat di bawah kuat-kuasa undang-undang. Jika tok nenek depa datang 9 tahun sebelum hari mereka, depa dapat kerakyatan di bawah kuat-kuasa undang-undang. Kalau depa masuk selepas pada hari mereka, depa akan dapat rakyat naturalisasi, rakyat pada persekutuan. Itu yang saya boleh jawab. IC biru ni dia ada banyak kategori dia. Sebab tu saya kata saya dah bubuh dekat page saya dah. Saya dah bubuh kat page saya, baca dekat situ satu-satu. Dia bukan kata IC biru, IC hijau, IC merah ni. IC biru ni saja pun ada banyak kategori. Dia ada banyak kategori dia. China dengan India IC biru. Kalau nak tunjukkan dia ni bangsa Melayu, pegang IC biru. Tuan-tuan, kalau mak dia Bangladesh, pak dia Melayu, mak dia kahwin dengan pak dia dapat IC biru. Dia dapat IC biru. Sebab apa? Bapak dia Melayu. Kalau mak ayah dia Bangladesh,
Mak ayah dia bapak dia Bangladesh, mak dia rakyat Malaysia. Bapak dia telah tinggal di dalam persekutuan selama 12 tahun. Bapak dia mohon sebagai penduduk sementara. Dia dapat IC merah. Lepas tu dia boleh minta sebagai kerakyatan naturalisasi. Dia dapat IC biru. Pak dia Bangladesh. Jadi dia ni bakar apa? Dia dapat kad menelan tak biru? Dia dapat kad menelan biru. Tetapi dia sebagai apa? Bakar apa? Dia bukan keturunan Melayu, dia keturunan Bangladesh. Sebab tu saya kata, kalau nak tahu bangsa, dia tak boleh tengok kad menelan. Dia tak boleh tengok kad menelan. Kalau tengok kad menelan, kita tak tahu bangsa dia apa. Nak tahu tunjuk surat mana. Dia nak tahu bangsa dalam Malaysia ni senang, tengok bakar. Kalau bapak dia Melayu, dia Melayu. Kalau bapak dia Bangladesh, dia Bangladesh lah. Sebab tu kita minta tunjuk surat mana. Sebab di Malaysia dia kira bapak dekat mana, kita pergi kepada perkara 27. Bukan 27, 28. Okey, mana-mana orang yang sebelum hari merdeka menjadi warga negara persekutuan atau warga negara bagi persekutuan melalui pendaftaran sebagai warga negara atau berikutan dengan pendaftarannya sebagai rakyat seorang raja atau ini bukan. Yang ni. Ni. Seseorang perempuan yang sebelum hari merdeka menjadi warga negara persekutuan atau warga negara bagi persekutuan melalui pendaftaran sebagai warga negara atau berikutan dengan pendaftarannya sebagai rakyat seorang raja di bawah mana-mana peruntukan perjanjian tersebut atau mana-mana peruntukan mana-mana undang-undang negeri yang membenarkan pendaftaran perempuan yang berkahwin dengan warga negara bagi persekutuan atau dengan rakyat raja hendaklah dikira sebagai warga negara melalui pendaftaran di bawah perkara 15. Dia dapat kerakyatan di bawah kawasan undang-undang. Keturunan ikut bapak, dia ikut bakar. Dia ikut bakar. Kalau pak dia Melayu, keturunan dia Melayu. Bakar tu yang penting tu kita nak tahu. Kalau takat tunjuk IC biru dengan saya, tak payah kencing dengan orang lain boleh. Dengan kita tak payah kencing sebab apa? Kalau dia generasi yang ketiga. Kalau dia generasi yang ketiga memang dia IC biru. Sebab apa? Tok Wan dia main Malaysia dapat penduduk tetap. Pak dia akan mohon kepada rakyat naturalisasi. Jadi dia akan dapat kerakyatan di bawah perkara 19. Anak dia akan dapat kerakyatan biasa. Macam biasalah IC biru sebab lahir dalam persekutuan. Kalau kita nak tahu dia ni Melayu ke Bangladesh, bukan dekat atas IC dia. Sebab tu tuan-tuan terlepas pandang. Bila saya sebut macam ni, tuan-tuan kata saya fitnah. Orang Cina IC biru tak? Orang Cina IC biru. Tetapi mereka punya status kerakyatan mereka apa? Mereka bukan rakyat pada raja. Mereka rakyat pada persekutuan. Orang India IC biru tak? IC biru. Tapi apa status kerakyatan dia? Kerakyatan dia bukan rakyat pada raja. Dia rakyat pada persekutuan. Tertakluk kepada Perjanjian Persekutuan 1948. Di dalam fasa 10. Tu kita kena tahu. Kalau kita nak tahu dia ni bangsa apa, kita tak boleh tengok kad menelan. Tu saya nak tanya tuan-tuan. Kalau mak dia Indonesia, bapak dia Melayu. Dah boleh besi dah. Kalau mak dia Indonesia, pak dia Melayu, dia jadi Melayu. Dia dapat kerakyatan IC biru juga. Kalau mak dia Melayu, pak dia Bangladesh. Tapi bapak dia dah tinggal dalam persekutuan 12 tahun dan juga telah mohon untuk jadi rakyat Malaysia. Dia dapat tak? Dapat. Dia dapat kad menelan biru. Dia dapat kad menelan biru. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak tahu macam mana? Tunjuk surat beranak. Tunjuk surat beranak, dia akan keluarlah bakar Bangladesh. Kita tengok surat beranak di bahagian ayah dengan ibu. Kita tengok bapak dia keturunan apa. Kalau bapak dia Bangladesh lah. Sebab tu tuan-tuan, saya bila saya post berkenaan dengan tu, orang kata kat saya nak fitnah, saya nak sebagainya. Saya kena malaun tu 6 tahun. Jadi saya tahulah dia tu Melayu ke Bangladesh. Tetapi hari ni Bangladesh pun tuan-tuan, Bangladesh pun boleh tahan hebat tu. Dia duduk di Malaysia dah generasi yang ketiga, dia mengaku dia Melayu. Kita orang Melayu kena berjuang mentahankan hak Melayu. Tapi bila Melayu tak berkuasa pada waktu tu, waktu Cina DAP berkuasa, dia kata orang Melayu semua bodoh, bengap, bahlul. Takut sangat dengan Cina. Sebab apa? Sebab dia bukan Melayu. Sebab dia bukan Melayu. Tapi hari ni senang. Sebab tu Mahathir kata, Melayu mudah lupa. Hari ni orang pergi angkat apa? Panglima Bangladesh. Bye. Hari tu hampa marah. Ayahanda
Ayahanda rohnya. Hari ni hampa iktiraf pahlawan Melayu sebagai pahlawan Bangladesh. Saya tepuk dahi tuan. Allah. Ada Panglima Bangladesh. Ada Panglima Bangladesh. Ada pula Panglima Bangladesh. Like you punya style, bos. Terima kasih. Panglima Bangladesh dalam Malaysia. Agak-agak lah tuan-tuan. Agak-agak lah kita dah ada Panglima kita yang hebat-hebat dah. Kita tak perlukan Bangladesh jadi Panglima dalam negara kita. Okey, cukuplah, jangan gaduh lagi lockdown. Bebui mulut Covid menerangkan mereka masa mohon surat mana atau buat IC tak pernah pun tanya pada pegawai JPN. Tak habis-habis lagi. Pening pula. Tak ada, bukan. Saya nak bagi tahu je. Tapi tak apalah. Nanti orang akan tahulah Panglima Bangladeshi. Boleh curi ya, boleh kam gena. Angkat kan. Habis Panglima jam. Awak gambar jadi hijau. Hari tu dah ada seorang dah lagu Hindustan kan. Jam tuan. Tu dia naik kan. Tarik kan. Panglima. Okey, siapa yang nak bising tuan? Hebat Syafiq tu kau. Dah malah tak main tunjuk-tunjuk kan. Tunjuk tu orang semua boleh tipu punya. Okey tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan. Banyak orang tanya saya, Melayu ni apa? Melayu ni apa? Orang nak kata Melayu ni apa? Bangsa Melayu ke? Jadi tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan nak tahu Melayu ni apa? Tuan-tuan kena pergi kat perkara 160. Jadi orang tanya saya, macam mana orang Bugis di Johor boleh jadi Melayu? Dulu ni, sekali kita kena faham dulu apa tu Melayu. Macam Cina, mereka bangsa. Apa takrifan bagi Cina? Cina ni adalah seseorang yang lahir di tanah besar Cina. Tapi dalam Cina tu ada banyak. Dia ada banyak. Dia ada Ming An generation, dia ada Tinghua, dia ada macam-macam ada dalam tu. Macam India. Banyak juga India adalah seseorang yang lahir di benua India. Tapi dalam India punya tu, dia etnik dia ada banyak. Dia ada Malabar, dia ada Rawata, dia ada macam-macam. Dia ada Tamilan, dia ada macam-macam. Dia lah India tu. Bangsa India. Melayu ni ada tak? Melayu ni ada banyak. Dia ada Melayu Bajar, dia ada Melayu Bukis, Melayu macam-macam jenis Melayu dah. Itu dipanggil sebagai rumpunan Melayu. Jadi nak tahu pasal Melayu ni, kena baca dalam perkara 160. Okey, dalam perkara 160 Okey. Orang Melayu artinya seseorang yang menganuti agama Islam, lazim bercakap bahasa Melayu menurut adat Melayu, dan yang lahir sebelum hari merdeka di Persekutuan atau Singapura, atau yang lahir sebelum hari merdeka dan ibu bapanya telah lahir di Persekutuan atau di Singapura, atau yang pada hari merdeka berdomisil di Persekutuan atau di Singapura, atau ialah zuriat seorang yang sedemikian. Jadi kalau kata dia contoh kata Melayu Myanmar hak depa kata dia Melayu, dia bukan Melayu. Di sudut undang-undang di dalam negara kita, dia bukan. Dia Melayu Myanmar, dia bukan Melayu tanah Melayu. Kalau dia Melayu tanah Melayu, dia mesti lahir semasa hari merdeka. Dia dah ni yang ada dalam perlembagaan, ataupun dia zuriat orang yang sedemikian. Memang dia Melayu, tapi dia Melayu bukan Melayu tanah Melayu. Jadi macam Bugis ni. Bugis dia kata dia Melayu tak? Melayu lah sebab dia lahir di tanah Melayu sebelum hari merdeka. Dia bercakap dalam bahasa Melayu. Dia mengamalkan adat istiadat Melayu. Jadi dia adalah bakal yang sedemikian. Maka dia orang Melayu. Kalau kata bapak dia datang pada waktu tu dia Bugis, dia dikira sebagai Melayu. Dan dia ni generasi dia ni bukan dah Bugis dah segala etnik lah. Itu adalah etnik dia. Tetapi dia Melayu. Sebab tu tuan-tuan, macam yang dia perlu sebut, dia pergi di Myanmar.
Tuan-tuan tak payah pergi di Myanmar, tuan-tuan. Kalau nak buat balik semua, mereka kata, mereka share kat saya video. Kan, kesianlah orang Melayu ni, Myanmar ni, mereka ni orang Kedah kita. Bukan orang Kedah kita, tuan-tuan. Itu adalah orang Kedah tua. Itu adalah orang Kedah tua. Sebab empire Melayu, dia empire dengan negara, dia beza, tuan-tuan. Tanah Melayu ni tertubuh di bawah Persekutuan 1957. Apa itu Tanah Melayu? Tanah Melayu ni adalah Perlis sehingga ke Johor. Itu adalah Tanah Melayu. Jadi yang mereka sebut ni empire Melayu. Mereka pergi sampai ke Myanmar, mereka kata ada perkampungan Melayu. Mereka sebut di situ, kita nak kena buat balik main orang kita. Tengok dia cakap Kedah. Mereka ni dulu orang Kedah. Bukan kata mereka orang Kedah. Empire Kedah sampai situ. Dia orang Myanmar lah. Bila kata negara-negara Commonwealth sebagai kemerdekaan, dia ada persempadan negara. Dia tu orang Myanmar, dia bukan orang Melayu. Dia bukan orang Melayu tanah Melayu. Dia orang Melayu juga, tapi orang Melayu Myanmar. Dia tak layak duduk tanah Melayu. Kalau nak buat balik semua, mati, tuan-tuan. Kalau nak buat balik semua, orang Filipin pun ada Melayu. Orang Pulau Kokos pun Melayu. Sebab Melayu ni, tuan-tuan, Melayu ni besar. Empire Melayu daripada Source Magellan Amerika sampailah ke Ryukyu Jepun. Itu Empire Melayu. Filipin, Kokos, Australia, Source Amerika, Ryukyu, mana lagi? Laos, Kemboja, semua tu duduk bawah Empire Melayu. Empire Champa, Empire Srivijaya, dan juga Empire Melaka. Semua duduk bawah Empire Kesultanan Melayu. Pagar Ruyung apa segala menek tu. Tetapi itu zaman Empire. Yang kita sekarang ni cerita adalah zaman Commonwealth. Negara Commonwealth. Kalau India Muslim dari India. India Muslim dari India dikira sebagai India. Mamak tak ada tarifan dalam dunia. Mamak tu bahasa masyarakat. Mamak ni dia bukan bangsa. Dia bahasa masyarakat. Kalau India Muslim dia panggil mamak. Tu lah. Empire Melayu dulu luas, ya betul. Sebab tu kita tak boleh buat balik depa mai. Depa ni dikira sebagai pelarian. Depa orang Myanmar. Bahasa tidak orang kata apa, macam kita sebut ni, bahasa memudai mencerminkan bangsa, tetapi bukan dalam semua perkara. Bahasa mencerminkan bangsa dalam tanah Melayu untuk memertabatkan bangsa Melayu, tetapi bahasa ni bukan menentukan bahawa seseorang itu adalah bangsa kepada satu tanah tu. Kalau macam tu, tuan-tuan, saya boleh cakap orang putih, I can speak English very well, kan? Before this, I can speak English very fluent. So, are you believe I'm from American? Or I can tell you, I born in United Kingdom. Did you believe that? Because I can speak English, then I can be United Kingdom. I can be the American. It's not simple like that, my friend. Bukan kata you boleh cakap bahasa Melayu, you dah jadi bangsa pada satu tanah tu. Tak. Tok Singa tu India ke Melayu? Tanya dia, tuan, saya malas. Ya, Empire Melayu luas. Kalau itu tuan-tuan, senang lah. I want to claim something lah, tuan-tuan. And you know, I'm born in United Kingdom. And I'm born in United Kingdom. That's why I can speak English very well. That's why I can speak English very well. I'm not a Malaysian. I'm from UK, you know. I'm from UK. I just transit to Malaysia when, you know, my mom come to Malaysia when British jajah, you know, British jajah Malaysia. And then I stay here. I'm not from Malaysia, my friend. I'm UK. I'm UK. Look my face. Look my face. And I'm from UK. Did you believe that? Because I can speak English, then I become a UK. No, my friend. No, my friend. I can be apa nama dia? Terbaik. Lolak. Betul. Latifah koyak, bro. Pemegang kad UNHCR dah bagi tahu tadi. So, tuan-tuan, you know, my father from America. My father from America, my mom from UK. We come when, you know, war, gold, glory, and gospel. And then I come to Malaysia and become a Malaysian. And then that's why I can speak Kedah.
because I stay too long in Kedah. But and I'm not from Malaysia because I'm speak English. When I speak English, it doesn't mean. And when I speak English, it can be I'm from Malaysia, my friend. And my father from America. My mom from UK. Han cakap biar betul-betul. Han jawab tutup. Tu saya nak bagi tahu tuan-tuan. Sama lah macam Rohingya dengan apa Myanmar cakap Melayu. Depa cakap Melayu betul-betul, betul depa claim kata depa Melayu. Kan? Sebab tu bahasa Melayu dicatat sebagai bahasa lingua franca. Okey. Sebab tu bahasa lidah. Sebab empire Melayu besar. Betul tu? Tunjuk IC tak semesti dia Melayu lah bro. Betul. Kalau faham. Mamak kalau Minang Kampar gelaran pakcik. Sekolahkan dia Pafiq. Kan? Kalau Melayu campur. Tak, jangan sebut dah Melayu Empire ni, jangan. Sebab kita tak pakai undang-undang Empire. Apabila kerajaan Melayu telah jatuh pada kurun ke-13, kurun ke-15, kita dah tak pakai undang-undang Empire. Kita tak ada tanah jajahan. Senang cerita. Kita tak ada tanah jajahan. Yang tinggal kepada kita adalah tanah Melayu yang kecil ni. Tanah jajahan kita besar, tetapi di bawah undang-undang Empire. Tetapi kita telah dijajah. Kita telah dijajah oleh Portugis. Kita telah dijajah oleh Belanda. Kita telah dijajah oleh British. Kita tak ada tanah jajahan. Jadi kita dah tak pakai dah undang-undang Empire. Dan seluruh dunia ni yang pakai undang-undang Empire hanya 2 negara saja. Imperial of Japan, Imperial of United States of America. Tak ada. Kita dah tak pakai dah. Kita lah ni pakai Perlembagaan Persekutuan 1957. Dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 bagi tahu bahawa negeri-negeri Tanah Melayu adalah Perlis sehingga ke Johor. Selain pada tu tak ada. Jadi jangan duk kata lah Melayu campur ke, Melayu Kemboja ke, Melayu Kokos ke. Melayu ni banyak. Tak ada cerita kat saya. Melayu Azerbaijan pun ada Melayu. Tetapi Melayu dia tu Melayu di sana lah. Melayu Azerbaijan lah. Dia bukan Melayu Malaysia. Jangan kita duk pergi pandai-pandai. Ya Allah, orang Melayu kita duk ada di sana. Kita nak balik main kat Tanah Melayu. Mampus tuan. Penuh dalam Tanah Melayu Yang tuan-tuan kena tahu, orang Melayu pada suatu ketika dahulu dipanggil Melayu sebab bukan mereka duduk atas Tanah Melayu. Disebab kerana mereka berbahasa Melayu. Sebab tu dipanggil mereka ni Tanah Melayu. Jadi yang kita ni, yang disebut tentang orang Tanah Melayu ni adalah orang yang duduk di atas tanah ni. Bani Jawi. Zaman dulu siapa cakap bahasa Melayu dia panggil orang Melayu. Siapa cakap Arab, orang Arab lah. Siapa cakap India, orang India. Lebih kurang itulah. Dulu Kedah perang sampai Bangkok dak ni, zaman Empire Sriwijaya ni. Dia sampai ke Kemboja tu kita punya tanah lagi. Sampai ke Myanmar. Kan? Tuan-tuan, tak ada orang nak bisi ya tuan-tuan. Lapak yang ni. Awal lagi. Baru ke sebelah. Siapa yang komen negatif ni kena angkat sumpah warga negara semula. Mereka Bangladeshi kot. Siapa nak bisi? Tak ada orang nak bisi ya. Tadi orang ramai sangat nak bisi. Tak ada orang request kan. Hana saya orang Korea tuan. Saya orang Korea. Tapi bila saya lama duduk Kedah, sebab tu saya cakap Kedah pelat. Tapi yang sebenar-benarnya tuan-tuan, saya mai pada Korea. Saya bukan nak tipu tuan-tuan. Mak saya Jepun, pak saya Korea. Saya mai pada Korea tuan. Dan lihat rambut. Korea Selatan. Hana saya. Sabar tuan, nampak lepak ayak tu. Han, sakit ni, sakit. Duk tunggu orang nak bising dengan saya ni, suara tak ada. Stay at home. Pedah Fik, Korea konon. Korea.
Nak request macam mana? Nak request dia ada tu rambut apa nama? Ada rambut pula dah. Ada kepala kecil dua tu. Ada kepala kecil dua di bawah tu, tekan request kali hijau. Dah agak kering tekak lah tu. Kuat lalak. Tak ada lah. Biasanya bisi waktu malam, Afiq, bolehlah bisi sambil isap rokok. Jadi tuan-tuan, saya kena tegur tuan. Saya kena tegur dengan beberapa orang ustaz dan orang tua-tua lah. Lepas habaq kat saya, Afiq, tolonglah lepas ni. Sebab Afiq duk sebut, duk buat live ni, duk sebut, duk baca doa, buah hawai apa segala ni. Lepas tu Afiq selamba. Pum. Baru ni dia kata, live Syafiq baru ni sampai 17,000 orang tengok habis satu Malaysia. Tapi Syafiq duk isap rokok. Allah malu dia kata. Ustaz saya abang macam tu tak dia tak. Ustaz duk mengajar saya ni, dia abang dia kata. Ana malu dia kata. Sebab apa? Kawan-kawan Ana duk telefon ni, anak murid hang Ahmad Mizi. Awak siapa? Apa? Dia duk buat live duk isap rokok. Pum. Dia tahu tak? Dia tahu rokok tu makro. Kita jam kan. Kita jam kan. Jadi tuan-tuan, saya nak kena slow-slow sikit apa ni. Sebab apa? Dia tempah kepada orang lain. Saya ni tak, memang dah tahu dah tak elok. Jadi orang duk mengejar saya ni. Depa ni ling-ling tok guru ni pakai kenal. Depa tegur, ni siapa ni ustaz ni? Nak murid hang pun celaka Nah ya tuan-tuan. Macam baru ni tuan-tuan. Macam baru ni saya buat live. Saya duk panggil bodoh lah apa segala ni kan. Orang telefon ustaz saya. Depa telefon, dia tanya ni. Ustaz Mat, hang tak tegur kan orang kerja hang tu? Awak siapa? Duk buat live bulan puasa, duk bodoh bangang. No, puasa saja, pahala tak dapat. Ustaz kita pun beritahu kita, hang buat live cakap apa tu? Tak tahu duk buat live apa, dia tengok-tengok ni hang pun duk sebut bodoh bangang ni, hang tahu bulan puasa ni. Puasa saja, apa pun tak dapat. Jadi nak kena kurang sikit. Akimaruan tu. Betul tu Syafiq. Aku tegur lama dah tapi mu tak baca. Abang Muhammad Mahar baca. Kan? Syafiq bagi dah. Saya dah bagi tahu dah pasal Bukit Malut tadi. Saya macam tu. Kan? Dia tuan-tuan tau. Bangla ni tuan-tuan. Dia suka kawan dengan polis tuan-tuan. Masa saya kerja polis dulu lah. Geng-geng Bangla ni. Dia nak dapatkan power, dia suka kawan dengan polis. Dia suka kawan. Macam kawan kita seorang tu lah kan. Dia Bangla ni, dia memang rapat gila dengan polis. Ya, I'm here. Pejuang Umar, I'm here. Tapi ramai ustaz cakap haram. Tukar isyak curut lah Syafiq. Oi, kaya dia isyak curut. Tuan-tuan beli kat saya kopiah banyak-banyak, saya beli isyak curut lah. Tuan-tuan beli tuan-tuan beli kopiah banyak-banyak kat saya isyak curut apa ni. Tapi tak ada tuan-tuan. Saya niat tuan-tuan, saya niat di hati tuan-tuan. Dulu masa saya susah ni tuan-tuan, ramai orang tolong saya. Jadi saya niat tuan-tuan, hari ni kawan-kawan saya mereka tengah buat video saya ni. Video saya banyak kena ciplak tuan. Video saya banyak kena ciplak. Orang potong sana, potong sini. Jadi kami dah buat tim tuan. Dah buat. Jadi tim ni tak boleh bagi tahu lah. Rahsia lah. Saya duk pakai, duk cucuk-cucuk, bahaya pula. Jadi kami buat. Untuk buat ni nanti saya akan advertise tuan-tuan. Saya akan bagi tahu pada tuan-tuan. Kita akan buat channel YouTube. Kita akan buat channel YouTube tuan-tuan. Kalau kata saya senang je tuan-tuan. Saya nak buat program, nak bawa tuan-tuan pergi melawat pondok. Sebab tuan-tuan tahu, tok-tok guru ni semua dah tua-tua dah. Semua dah 80, 90 dah. Tuan-tuan bayang tuan-tuan, 5-6 tahun lagi dia tak ada dah. Tuan-tuan tengok Pak Sumit umur berapa tuan? Jalan tak larat dah. Babalah umur berapa? Jalan tak larat dah. Baba Mak Mawi baru ni saya pergi, Allah. Tak larat dah tuan-tuan. Dah penat dah. Jadi tuan-tuan, saya ingat saya nak buat program tuan-tuan untuk kita pergi ziarah mereka ni. Itu saya punya ni lah, saya punya perancangan. Untuk kita pergi ziarah tok-tok guru ni. Tok-tok guru ni tak ada saya duk pergi tuan tengok semua tua-tua dah. Semua tua-tua dah. Tuan-tuan bayangkan 5 tahun lagi, bila mereka ni dah tak ada dengan kita. Kita nak pergi minta doa dengan siapa? Kita nak pergi, bukan minta doa dengan siapa, kita nak pergi kita nak pergi, orang kata apa? Nak jumpa dengan siapa, nak bagi syafaat pada kita nanti di sana lah. Korang-korang dia kenal kita untuk selamatkan kita. Dia kenal kita, oh ni Syafiq Alim ni. Macam saya pergi Thailand ni, dia pun kenal tuan. Alhamdulillah. Esok kalau saya mati, saya masuk neraka pun dia nampak, ni Syafiq Alim ni, duk main ziarah aku ni. Ustaz saya beritahu lah. Jadi itulah yang pertama saya nak buat lah. Tuan-tuan doa lah kalau saya senang kan. Saya senang, saya tak isap curut semua ni. Yang kedua tuan-tuan, saya nak buat apa yang kedua? Saya nak bahagiakan mak saya lah. Mak saya ni
Dia sayang betul kat saya tuan Saya nak hantar dia pi mana-mana negara Islam. Hak dia boleh ni. Hak dia boleh pi lah kan, pi buat haji ke apa ke. Kan, lepas tu yang ketiganya saya nak hantar ni Muhammad Nur Hisham ni. Muhammad Nur Hisham ni tuan-tuan peringat kepada saya. Kan, sebab dia ni sahabat saya. Seorang sahabat ni dia selalu care pasal kita. Daripada tadi dia duk tegur saya, duk care pasal saya lah. Jadi saya nak perbetul sikit. Dia ni dah cantik lah sebab dia boleh tahan. Dia masuk live saya daripada awal tau. Dia masuk live saya daripada awal. Tuan-tuan tengok berapa jam lah. 2 jam lebih. Walaupun dia tak suka kat saya, dia tengok juga muka saya selama 2 jam. Itu maknanya kasih dan cinta. Kalau kita tak kasih pada orang, kita tak cinta pada seseorang tuan-tuan, kita takkan tengok dia. 2 jam dia tengok saya. Kan? Walaupun dia duk kritik saya macam-macam, tapi dia sanggup tengok saya selama 2 jam. Itu bermaknanya kasih dan cinta kepada seorang insan. Jadi saya akan bawa dia untuk jumpa dengan tok-tok guru saya. Saya akan bawa dia jumpa dengan tok-tok guru saya. Ada banyak lagi tuan-tuan, udah dalam ni. Dia pun sanggup tunggu 2 jam untuk tengok muka saya. Tengok muka saya tu bermaknanya mereka cinta dan sayang pada saya. Fik ada pakcik nama Samad tak? Anak Kia Saleh dah arwah kan? Samad? Oh no, pakcik pak saya lah. Pakcik pak saya lah, mana saya nak tahu. PM inbox kan. Dia sentiasa duk komen. Sebab apa dia komen? Sebab dia membutuhi perhatian. Dia membutuhkan perhatian. Jadi bila saya tak bagi perhatian kepada dia saya tersangkut. Cinta dan sayang kepada sahabat adalah separuh iman. Terus sangkut tuan, dia marah je pasal. Janganlah sampai marah kat saya. Okey tuan-tuan. Sebab apa saya risau tuan. Saya risau sagi ramai-ramai ni duk tengok muka saya, dia tak boleh lupa. Satu hari sagi dia duk komen banyak kan. Dia kata kita ni cautut lah apalah. Sebenarnya dia nak perhatian pada saya. Dia nak saya baru sedar tuan. Saya baru sedar. Mereka mungkin rasa marah pada saya. Sebab apa? Saya tak bagi perhatian pada mereka. Jadi tuan-tuan, setiap kali mereka komen tuan-tuan bagi tahu saya. Mungkin mereka ni membutuhi perhatian daripada saya. Kerana mereka ni terlampau kasih, terlampau cinta, terlampau syahdunya cinta kepada saya ni sampai tak boleh. Bila saya abaikan mereka rasa tersentak. Apabila mereka terasa tersentak, maka mereka menjalankan perkara-perkara yang tidak baik seperti memfitnah dan sebagainya. Sangkut-sangkut Nak tanya awak kacik sampai herot mulut teruk sangat ni Pak An Azwan. Seorang lagi. Cuba visi dengan saya. Saya nak dengar. Nak tengok hang betul-betul dah berubah ke belum. Okey lah tu, hang dah okey. Terima kasih. Sebut tajuk, sembang pasal tajuk. Jangan melalut, jangan lari tajuk. Tak ada masalah boy. Kita tak lari tajuk apa. Tengok bila saya tegur dia tengok elok je. Dia nak bagi tahu saya ni, sebut tajuk, sembang pasal tajuk, jangan melalut, jangan lari tajuk. Itulah. Tu dia bagi tahu. Tu dia bagi tahu saya dah. Tu maknanya dia membutuhkan perhatian daripada saya. Jadi tak apa tuan-tuan, kepada siapa yang terlampau rindu, terlampau kasih, boleh bisi dengan saya. Boleh bisi dengan saya. Sebab apa, lah duduk dalam kereta ni, minyak kereta mentang murah. Mentang murah duduk dalam kereta, buka aircon tuan. Itu dia promote barang dia. Relax bro, tak ada. I'm cool. I'm very, very cool person. And happy go lucky. You know, I'm from UK. You know, the human behavior at UK. Macam mana keadaan dia, like speaker corner. We go, you know, dekat UK kita mix culture tu dah biasa. Bro, come on. Dia biasa, you know. I'm from United Kingdom. And I'm not from Malaysia. So, I dah biasa dengan benda-benda ni semua.
Irfayana House. Gelak. Dia spark tu, tak ada tepi. Okey tuan, ada apa-apa lagi? Siapa yang nak berbisi dengan saya? Isi RM20 boleh tahan seminggu. Ya betul tuan. RM30 penuh. Tidur dalam kereta. Saya kalau tidur dalam bilik panas tuan-tuan, belum ada dalam sejarah lagi saya tidur dalam kereta tuan-tuan kerana duduk dalam rumah panas. Tetapi kerana nikmat minyak murah tuan-tuan. Nikmat minyak murah, mahal bil elektrik tu. Mak saya kata hang jangan buka aircon dekat dalam rumah. Bil elektrik mahal. Tidur dalam kereta tuan-tuan. Tidur dalam kereta. Punya mewah zaman lah. Kan? Full tank sekarang RM30 lebih lah kalau segar baru. Jadi tidur dalam kereta tuan-tuan. Pro. Kan? Bawa bantai, bawa tutup apa semua, tidur dalam kereta. Sebab apa? Bil elektrik lagi mahal daripada minyak kereta. Kan? Dia perangai macam Rohingya Fik. Masuk tempat nak ikut macam dia. Jangan nak kutuk orang dalam besar ni. Itulah siapa nak berbisi. Nur Hisham boleh request saya bagi Abang Nur Hisham untuk visi dengan saya. Kita nak tengok kita boleh bertentang muka, bertentang mata, bertentang wajah. Merasai macam mana tuan tengok muka saya tengok muka tuan. Mungkin dapat melepaskan kerinduan di situ. Syafiq nak tanya tentang bintang penanda. Mereka kata tanda virus corona berakhir. Komen sikit. Bintang mah? Bintang hari tu baru lintas ya, Hatalina Star. Bintang baru lintas bintang Hatalina. Sekali-sekala kena buat lawak juga. Ya betul. Betul-betul tu. Dah hampir 3 jam dah. 2 jam saya cakap. Jadi siapa yang nak buat live ni? Abang Nur Azam ni mana Abang Nur Azam? Tidur dalam kereta bahaya Fik. Betul ya? Bos siapa nak kasak yang jadi panglima tu? Tak tahulah tuan-tuan, siasat lah sendiri. Rungkai. Bulu hidung kau tu bersepah. Oh ya. Besoklah tuan-tuan. Dalam berbicara ada diselitkan kelakarnya juga. Biasa puan tu, biasa saya orang yang biasa-biasa. Jangan satgi dia cium skrin handphone pula Fik. Itulah pasal dia. Tapi tak apa, sekurang-kurangnya dia takkan rasa tertekan. Dia satgi dia kalau saya tak bagi peluang pada dia pergi duduk komen banyak pula dekat wall saya. Jadi sekurang-kurangnya dia dapat rasa buang tekanan tu. Jadi bila dia tengok wajah saya memberi fokus kepada wajahnya, maka di situ akan timbullah rasa terubatnya kerinduan yang teramat sangat. Tuan-tuan bayangkan dah berapa lama tidak dapat berbisi. Akhirnya dia dapat berbisi untuk meluahkan kata-kata yang selama ini terpendam di dalam hati. Mungkin di situ dapat terubatnya rasa kerinduan kepada saya. Oh, tingkat kena buka sikit . Come on Syam, bisilah, come on. Syawal ni, hai masuk. Siapa dia tu? Masuk. Mana dia ni? Tak ada pun dia, hilang lah. Sampai bulu hidung disentuhnya. Biasa duduk pondok kan. Duduk pondok biasalah nak pergi cari kedai tu mah. Come on Syam. Sampai bulu hidung pun dia pun tengok. Tu lah pasal dia. Syafiq tadi tu baca buku apa? Oh ni perlembagaan persekutuan. Ambo tak gila nak glamour. Dia bukan nak glamour kan. Tak glamour. Tak apa. Ni antara kita dua je. Nombor WhatsApp saya ada, telefon. Halo. Tapi saya bukan gay lah. Saya tekak terang. Saya straight. I am a straight guys. I'm not a gay boy. I'm not a bisexual. I'm straight. Okay? So tak apa, tapi kadang-kadang saya layan juga. Nak bagi supaya dia tak tertekan. Sebab saya belajar tentang human behavior dan sebagainya. Aku tak jumpa lah nak bisi. Tak apa, sembang lama bagi Khalid masa sampai petang. Tak rasa kering sangat. Tak apa, tak ada masalah apa. Kita zikir ya. Tuan. Oh, kena buka tingkat sikit. Buka dah. Tapi bukan aircon baru, dia cycle lah.
Visi melaut tak ada tajuk. Tak apa. Tak ada tajuk pun banyak settle masalah. Tak ada tajuk pun settle masalah banyak lah. Dapat rungkai banyak. Cuma satu je pasal zakat ni. Saya geram tuan-tuan. Saya geram dia, tapi tak apa tuan. Tak apa, nanti kita buat satu live khusus. Yang mana tuan-tuan masuk tu cerita pasal zakat ya. Saya nak dengar. Sebab lah boleh visi. Bila boleh visi, video ni kita boleh ambil. Buku perlembagaan ni boleh cari dekat mana-mana mana-mana kedai buku dengan harga RM11 saja. Dengan harga RM11 saja. Jadi tuan-tuan, kita buat visi khusus nanti malam satgi kan, tengok macam mana, khusus bab zakat. Maknanya orang yang masuk ni orang yang dia nak merintih pasal zakat. Lepas tu kita tahu macam mana kita nak bayar zakat. Nanti dia akan nampak benda ni. Itu saja tuan-tuan.